diturunkan. Ini adalah perlawanan pertama mereka pada musim yang ke-12 dan kita akan sama-sama saksikan bagaimana impaknya, seberapa besarkah. Jadi untuk kita bercerita dengan lebih lanjut, ayo kita saksikan barisan pemain untuk pasukan Red Esports yang diturunkan adalah Imal, Exot, Malboy, Mal dan juga Ren QT. Sekali lagi tertumpu kepada Exot yang mana sebelum ini ayam tambatan mereka Kim kali ini tidak lagi diturunkan di dalam musim yang ke-12. Kita lihat bagaimana Exot nak adapt dengan gameplay MPL M1 dan lebih spesifik ataupun khususnya adalah gameplay Red Esports tersendiri. Kerisauan saya adalah daripada sudut komunikasi. Bagaimanakah mereka nak faham antara satu sama lain dan language apa yang mereka akan guna pakai. Most likely akan berbahasa Inggeris untuk mereka memahamkan antara satu sama lain. Tapi kita bakal lihat apakah hasilnya sebentar sahaja lagi. Manakala untuk Selangor Red Giants kita ada Super Zack, Super Red, Super Gorgeous, Pancake dan juga Super Skies. Ya, benar sekali. Dan kalau tengok dekat sini, kita cukup tahu Pancake adalah antara player yang cukup digembar-gemburkan kehadirannya untuk musim kali ini. Saja dengan kekalahan di pusingan yang pertama, mata untuk pasukan Selangor Red Giants. Selangor Red Giants sangat-sangat berpengalaman dan tenang bagaimana mereka handle pressure tersebut. Manakala untuk Red Esports, seperti peribahasa pernah mengatakan, yang kejar tak dapat, yang kendong bercira. Ya, betul. Nak dapatkan lot tak dapat, nak split push bahagian bawah pun tak boleh. Idea ada. Tetapi pelaksanaan itu tak begitu baik, tak begitu kemas dan Selangor Red Giants menghukumnya serta-merta. Ya, betul sekali. Kalau kita tengok tadi macam mana kedudukan sekali, tapi masa mereka cuba untuk mendapatkan lot tersebut, mereka terleka dengan kedudukan Super Sekai. Sebab saya pasti Super Sekai datang hanya sekadar ingin melambatkan sikit pergerakan mereka untuk mendapatkan lot tersebut. Tapi bagi saya percubaan itu tadi tu dah terbaik. Waktu Ren QT dikejar dan dia flicker, itu waktu yang terbaik untuk mereka lakukan gerakan split push tersebut. Tetapi sayang sekali apabila mereka cuba di waktu yang kedua, waktu tu Ren QT dia tak ada flicker, mereka seharusnya tahu yang itu adalah satu gerakan yang sememangnya sudah pun dibaca, sudah pun dipersiapkan. Gorgeous sebenarnya dia tunjuk muka je waktu kejar Ren QT. Tapi dia terus keluar dari team fight dan terus melakukan recall ke bahagian base. Saya suka command ataupun shot call daripada Selangor Red Giants sebentar tadi. Mereka tahu Ren QT dah tak ada flicker. Betul. Dengan adanya jab dia, dengan adanya mobility dia sahaja mampu untuk Ren QT larikan diri. Tetapi Pancake datang daripada arah depan. Kita lihat wrap around pula adanya dekat bahagian belakang. Menyepit. Skies menyepit pergerakan Ren QT sebentar tadi. Apabila Ren QT telah tumbang, kita lihat bagaimana Emal pun nak cuba memberikan bantuan pun tak boleh. Dekat bahagian bawah, kita lihat bagaimana Mal dan juga Mel cuba untuk slip push pun tak boleh juga. Jadi secara keseluruhannya, Red Giants telah menghukum dan berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Tapi siapakah MVP kita untuk game pertama ini? Sudah semestinya Super Skies dengan penggunaan joy beliau. Dia pun begitu joyful sekarang ini. Ya, sekarang ini kalau kita saksikan Super Skies yang dahulunya begitu pemalu pada musim pertama, sekarang dah senior sikit. dah sini sikit. Dah ada 1 tahun dalam dia punya rezeki. Sikit lagi nak dapat lesen lah. Sikit lagi nak dapat lesen. Dah tak digelar rookie dah ketika ini. Tapi saya gemar prestasi beliau ataupun improvement dia lah sebenarnya daripada musim lepas masuk ke musim ini dengan pengalaman international yang beliau ada. Tapi apa kata kita lihat terlebih dahulu statistik yang penuh sedikit untuk MVP kita, iaitu Super Skies dengan penggunaan Super Joy beliau. Wow. Ingat, 17 tahun saja tapi prestasi yang begitu cemerlang. Fokus all on the offensive item sekarang ini. Blackwing dengan adanya Holy Crystal, dengan adanya Divine Glaive, adanya Genius Wand, dengan emblem dia pun memang fokus kepada damage ketika ini. I mean, sekali saja dia menari, sekali saja dia berdansa, memang sakit damage yang boleh dikeluarkan. Sangat-sangat sakit. Kalau kita lihat tadi bagaimana dia memaksimalkan mobility yang ada. Dia dapatkan jangkauan pasukan musuh. Dia ambil kiri, dia ambil kanan. Kedua-dua bahagian dipegang dengan rapi. Jadi ayo kita saksikan apa yang berlaku dalam permainan sebentar tadi di dalam mic check. Oh, yeah, sure. Yeah, sure. Okay. Okay. Guys, don't need to be 100% mirror, guys. You guys just... I can flicker. Nice. Oh, here. Go. No. Okay, no. Look at this. I will lock up. Push mid. Push mid. Better. Nice. Kalma, pre.
Risau saya mikrofon, headphone untuk player tu mungkin boleh pecah juga nanti kalau semua nak jerit sebegitu rupa. Tapi kita lihat daripada sudut keseluruhan statistik ketika ini, gol yang telah dikutip oleh pasukan Selangor Region 60,000 berbalas dengan 57,000 daripada Red Esports yang mulakan perlawanan mereka dekat game pertama ini agak perlahan, agak lambat sedikit dengan I wouldn't say salah faham tapi agak celaru sedikit apa yang mereka ingin lakukan. Berbalik ataupun berbanding dengan Selangor Red Giant, nampak lebih kemas, nampak lebih teratur, mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan dan dengan itemization yang telah dilengkapkan sekalipun dengan adanya item baru pula tu daripada Airtel memang sesuai untuk diguna pakai. Setiap kali ultimate diguna pakai, adanya movement speed yang lebih tinggi boleh dikemukakan sekarang ini. Ayo kita saksikan emblem dan juga itemization yang dilengkapkan. Inilah dia Super Red dengan pembawaan Ultimate Dragon Spear ni kan. Saya boleh kata sememangnya satu item yang khusus untuk Airtel. Benar. Jadi untuk pengguna-pengguna Airtel, inilah dia itemization terbaru untuk hero ini yang mana sememangnya mampu untuk memaksimalkan potensi hero tersebut. Tapi selain daripada itu, yang turut menjadi tumpuan saya adalah Terizla daripada Gorgeous. Sebab tu tadi saya tanya, cukup ke tak cukup? Full item defense oleh Super Gorgeous dengan 2 kematian sahaja. Oh, sangat-sangat susah. Jadi kita saksikan apa sebenarnya yang dibawa oleh pasukan musuh yang mengakibatkan dia tak boleh untuk mendapatkan kill tersebut. Untuk Malboy, ada Hunter Strike, Malvic Roar, Huskclaw dan juga Blade of Despair. Tetapi sayang sekali, dia pun sebenarnya bercelaru nak pilih untuk Immortality ataupun untuk Athena Shield sebab dia tahu yang sakit untuk diri beliau adalah Farsa dan juga Joy ni. Mungkin Athena lebih baik. Mungkin juga dengan ada Immortality boleh untuk sustain lawan dengan Terizla. Yang tergantung pada situasi dan dia terpaksa untuk pilih racun mana yang dia nak telan. Ya, benar saya. Sebab kalau kita tengok tadi, masa akhir mereka cuba untuk melakukan satu split pushing, Malboy digugurkan oleh Pasha. Jadi pada pendapat Riz lah, daripada dia buat Immortality, mungkin ada lebih baik untuk dia menggunakan Athena Shield sebaliknya. Kalau adanya Athena Shield bolehlah bertahan sedikit dengan Feather Strike yang dikemukakan oleh Farsa Tabak. Tapi dengan adanya Immortality mungkin dia harap kalau dia dihidupkan semula, dengan adanya Huskclaw dia boleh tambahkan nyawa dia dengan lebih pantas dan dia boleh mungkin outplay ataupun larikan diri. Tapi again, itu sangat-sangat subjektif sebab damage daripada Selangor Red Giant kedua-dua mode ada, fizikal ada maupun magical ada ketika ini. Tapi kita lihat daripada keseluruhannya damage dealt by Super Red 73,000, game berlanjutan hampir 20 minit. Dan kalaulah ada kelanjutan lagi daripada sudut game match time ini, saya pasti Super Red punya damage sangat-sangat besar. Satu sebab obviously marksman damage yang terlalu besar, positioning dia nombor 2 dan juga mobility dia apabila menggunakan Dragon Spear tersebut dan juga sprint yang dimiliki oleh beliau. Jadi ayo sama-sama kita saksikan kembali sorotan perlawanan untuk pusingan pertama sebentar tadi. Di dalam perlawanan yang sudah pun dimenangi oleh Selangor Red Giant, kita nak saksikan di bahagian awal permainan ini bagaimana pasukan Red Esports. Pada awalnya pada pendapat saya mereka boleh kita katakan 50-50 lagi. Sampailah di satu saat di mana Ren QT melakukan kesilapan sama sebanyak 2 kali. Dekat situ saya rasa titik permulaan di mana Red Esports sudah bermula untuk kucar kacir sedikit. Dan mereka ada peluang kedua, orang kata. Peluang kedua ni tak datang selalu. Dia tak datang kepada semua orang. Jadi pasukan Red Esports seharusnya memanfaatkan sebaik mungkin. Tetapi macam apa yang kita kata, kadang-kadang dia dapat peluang pun dia tamak lagi. Dan itu apa yang berlaku untuk Red Esports. Mereka dah dapatkan peluang untuk pegang game. Tapi bila mereka pegang tu mereka tak cuba untuk dapatkan satu persatu objektif yang mereka inginkan. Iaitu di antara lot ataupun split pushing yang mana membuatkan mereka sendiri dihukum dengan pemilihan tersebut. Kalaulah momen comeback mereka itu, the atmosphere, suasana, dia punya command masa mereka comeback tu dah dilaksanakan lebih awal lagi. Kalau first minute of the game mereka sebegitu rupa, command mereka kemas, idea mereka baik, execution mereka pun tepat, saya pasti perlawanan ini mungkin lebih sengit lagi, mungkin lebih sukar lagi untuk Selangor Red Giant mendapatkan kemenangan. Akan tetapi sebab adanya apa kita panggil tu indecisive, mereka tak tahu apa yang mereka nak lakukan, mereka tak pasti nak lot atau nak split push, menyebabkan benda itu memakan diri mereka. Sedangkan mereka boleh pilih salah satu untuk mereka dapatkan, tapi again A tak dapat, B tak dapat, C yang mereka dapat, dan C itu adalah kekalahan pula sebentar tadi. Ya, benar saya. Sebab kalau kita lihat tadi untuk pasukan Red Esports, pelbagai jenis cubaan mereka cuba untuk lakukan. Cara-cara untuk mereka lakukan defending
adalah bergantung harap kepada Melboy untuk burst damage ke atas slot ini dengan cukup pantas. Tapi kalau adanya Pancake dan juga Super Zack yang bersedia, pastinya pergerakan tersebut sukar untuk dilaksanakan. Ya, betul. Benar sekali dan kita cuba untuk saksikan sekarang lot yang seterusnya akan melalui perarakan di bahagian middle sekarang. Real Manipulation telah berbuka juga VDA Strike cuba untuk mengeluarkan satu nyawa daripada kedua pasukan sekarang. Tapi nampaknya Ring Duty telah pun jadi mangsa pertama pun digugurkan. Terbang ke atas Super Red. Berjaya untuk merupakan Mal Iman pun digugurkan. Double kill terus diberikan oleh Super Red sekarang. Nampak gayanya terbang di atas langit berjaya untuk terus mendapatkan 2 nyawa daripada pasukan Red Esports. Ya, sekarang ini dengan 5 orang pemain masuk lagi percobaan untuk Super Red mendapatkan menara berjaya. Tinggal 2 lawan dengan 5. Berjaya untuk dapatkan satu lagi tumbukan, tapi pada pengakhirannya Crystal akan dimiliki oleh Selangor Red Giant. Satu-satunya pasukan yang berjaya membawa pulang 6 mata penuh untuk minggu yang pertama. 2 perlawanan, 2 kemenangan bersih, 2-0 untuk Selangor Red Giant. Selangor Red Giant tiba. Selangor Red Giant hadir. Selangor Red Giant rampas ke semua mata daripada pasukan pihak lawan. They are here to stay. They are here to play. Bukan untuk main-main ketika ini. Dengan import mereka, dengan pengalaman mereka di international event, di peringkat yang lebih tinggi, kita lihat persiapan mereka cukup cermelang untuk minggu pertama ini, rakan-rakan. Memangnya mereka sudah pun bersedia. Mereka datang dengan persiapan. Mereka lakukan serangan yang pastinya mereka sudah pun rancangkan. Dan ianya sememangnya satu permulaan yang cukup indah untuk Selangor Red Giant di musim yang ke-12 ini. Mereka dijangkakan antara pencabar hebat bagi kejuaraan musim ini, dan saya rasa ianya bukanlah satu kesilapan untuk ramai para penonton menyokong mereka dalam musim ini. Ini respect Ultra Selangor sebenarnya sering kali memberikan semangat untuk rakan-rakan mereka, pasukan mereka. Tapi Ros, apa kata kita pas kepada anda untuk sambung show kita pada hari ini. Dan itu dia pasukan yang lebih cerah untuk perlawanan ini ialah Selangor Red Giants. Gorgeous, sini Gorgeous. Okay, sepatutnya I takkan interview Gorgeous hari ini. Tapi Gorgeous, sekarang dah pandai taunting Kata nak spicy. Tunjuk sikit taunting macam mana? Apa? Tunjuk sikit taunting tadi macam mana? Taunting tadi dekat stage. Taunting tadi saya tunjuk macam Red Esports. No, weak. This Red Giant strong. Yeah, like that. Setuju ke tak? Setuju. Okay, Gorgeous. Sekali lagi Selangor Red Giants habiskan game dengan 2 berbalas kosong. Adakah ini satu momentum untuk Red Giants in order to qualify for M5? Oh, of course. Okay. Sebelum I tanya lagi banyak soalan, are you guys ready for the MVP? Alright. Korang rasa siapa MVP? Alright. 3, 2, 1. Skies! Wow! Okay, sini. Okay. Sini. Alright. Game 1, Game 2. Dua-dua MVP. Skies ni lain macam untuk musim ni. Apa yang jadi sebelum musim ni bermula? Saya lebih semangat sikit untuk season ni nak lawan Red Esports sebab saya ada sikit-sikit kata-kata lah untuk Red Esports. Saya rasa korang dah boleh tukar warna lain kot sebab warna merah Red Giant je layak. Okay, I like the brief I gave them. Kata nak spicy, diorang bagi spicy. But in case you guys didn't know, sebelum match ni bermula, I buat TikTok tadi dengan Pancake dan juga Super Red. And Pancake ada request.
If we win against Red Esports, I want to say something to Exhort. So here you go. I think for Exert, he cannot win without his previous teammate. So go back in Philippines. Okay. Whoa. All right, okay. Any last words to your fans? Okay, coach. Let's give it to the coach. Hopefully it's not that spicy. Thank you to all our fans, to all Red Giants fans, and also to all our bosses. Thank you guys for coming here and supporting us. I hope that we will always give our best. Yeah. So yeah, thank you for being here, guys. All right, thank you so much, Selangor Red Giants. Congratulations. Once again, a round of applause. All right, thank you. Thank you. And now, how about we throw it to the caster to break down what happened in this clean sweep of best of 3. Casters, dipersilakan. Wow. Oi, pedas. Pedas. Hari ni cukup-cukup pedas Saya dah sebenarnya. cakap dah. Lepas ni, makan apa-apa pun tak payah sambal, tak payah cili, tak payah apa-apa. Memang dah cukup pedas kalau korang datang dekat MPL. So inilah dia. Yang dahulunya nak pegang mic pun getar-getar, tapi sekarang dah pandai dah. Tak, Mike. Minta mic pula. Super Sky. MVP of the match. 10-1-12, again 17 tahun. Corak permainan yang cukup kemas, very agresif, sangat-sangat berani pergi kat bahagian hadapan untuk mendapatkan kill yang diperlukan. Akan tetapi pada waktu yang sama, sangat-sangat bijak juga untuk mengetahui kalau dia terlampau offside dekat bahagian hadapan yang akan membahayakan diri beliau. Perubahan yang cukup besar daripada musim rookie dia yang saya lihat Skies ni assassin saja. Memang agresif saja gameplay. Tapi bila masuk musim baru ini, musim ke-12, dia punya hero pool dah cukup besar, tapi yang lebih lagi adalah micro dan juga makro gameplay dia. Namun, apa kata kita dengar terlebih dahulu kita punya Reset. Nice. Oh, no, santai. I can take the Okay. I got this, Ade. No thief, guys. No thief. Just do what you want. I got this. Flicker, Kari. Nice! Bantai. Can I reset dulu? I don't have mana. Okay. Chill lang, guys. Chill. Mid red. I think Jace can take it. Easy, bro. Last one, guys. Mid, guys. Minum. Tuh. Last one, guys. Chill lah. Last one. santai sayang. Santai. Aska lah bila player luar datang ke sini and then belajar culture kita, belajar bahasa juga, kita rasa appreciated sebenarnya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat daripada sudut itemization Sunfrost, kita nak fokuskan obviously yang tim menang lah terlebih dahulu, Selangor Red Giants. Selangor Red Giant, kalau kita cerita tentang sudut item kan, mungkin kita boleh berikan tumpuan kepada, kita akan lihat, apa? saya rasa kepada 1-1 ni lah, Super Red. Dia punya goal earn kan, selalu begitu tinggi dengan tanpa sebarang kematian. Tak adalah tak payah kasut. Kita bandingkan, dia 4 item. Untuk Melboy, 2 item je baru. Macam mana kita nak borak pasal benda ni lagi? Memang sudah terang lagi bersuluh. Itemization lebih kurang sama saja. Tak ada jauh banyak bezanya. Tetapi bagaimana goal yang sudah pun didapatkan oleh Super Red begitu tinggi. Tambahlah dengan Inspire, begitu pantaslah dia punya itemization. Dia punya attack speed sebenarnya. Attack speed dia sangat-sangat pantas. Okey, Riz, dalam banyak-banyak 5 pemain daripada Selangor Red Giants, siapa yang you rasa paling impresif lah dalam 2 perlawanan ini? Untuk Riz, Super Zak. Okey. Sebab setiap kali dia buka feather airstrike dia, dia tahu kat mana position dia untuk bagi bantuan damage yang bertambahan untuk pasukan Selangor Red Giants. Dan yang paling best pula tu, setiap kali bila dia buka je ultimate dia, tak ada daripada pasukan Red Esports yang berjaya untuk tangkap dia. I mean, lihatlah dengan emblem, dengan adanya weapon master juga pun dimiliki oleh beliau, jadi menambahkan lagi keupayaan lightning truncheon beliau, keupayaan Claw of Destiny ini untuk mengenakan damage itu ke arah pasukan pihak lawan, iaitu Red Esports. Yang the first thing is goalie tu memang sangat-sangat jauh. Sebab itu juga kita lihat itemization pun cukup jauh nak dibandingkan antara kedua-dua pasukan ni. Dan menarik dekat sini adalah double roaming boots. Ya, saya perasan daripada tadi. Tapi daripada tadi, kenapa kalau betul lah nak buat, tapi saya tak rasa macam tak sempat berfungsi. Sebab satu dia adalah Yif, yang mana kita tahu Yif ni goalnya jarang lah rendah sebab clearance dia pantas. Jadi hero yang clearance pantas ni goalnya masih kebiasaannya tinggi. Dan yang kedua adalah roam itemnya adalah favor. Jadi kalau mungkin dia dah hit ke, dia encourage ke, mungkin lebih baik. Tapi kita akan saksikan juga statistik secara lebih menyeluruh. Yang mana sandbag untuk kedua-dua game ini adalah Emal. The carry kedua-dua game juga adalah Super Red. Dan Rich guys, seperti yang kita saksikan, Super Red
masih lagi menggenggam gelaran tersebut. Dan kalau kita lihat, ini adalah match time yang jauh lebih pendek daripada perlawanan sebelumnya. 11 minit saja diperlukan dengan boleh kita katakan daripada statistik kesemuanya dipegang oleh pasukan Selangor Red Giants, kecuali damage taken itu saja boleh kita simpulkan sebagai satu pusingan yang berpihak jauh ke arah Selangor Red Giants. Amin, lihatlah Super Red. Kita sudah, kalau kita borakkan who is the best import, saya pasti Super Red ni antara nama yang akan dicalonkan juga sebenarnya. Prestasi beliau cukup-cukup baik, ketenangan beliau mendapatkan farming, menjaga position dia juga tanpa sebarang kematian untuk perlawanan ini dengan menggunakan one-one yang akhirnya saya dapat lihat juga one-one yang berjaya terbang ke udara dengan penggunaan ultimate-nya Crossbow of Tank. Tapi kalau kita nak bandingkan di antara Melboy dan juga Super Red, Melboy kali ini ataupun minggu ini ataupun match ini sebenarnya prestasi dia kurang memberangsakan, tak boleh nak lakukan apa-apa sangat sebab satu, item tak lengkap, farming cukup rendah dan sentiasa diberikan ancaman oleh ZQT dengan pembukaan Feather Extract beliau dengan adanya Pancake dengan penggunaan Wall Charge. Manakala Super Red dia again tak payah nak buat terlampau lebih pun. Dia tunggu saja follow daripada rakan-rakan, dapatkan kill cukup. Kalau dia tak boleh nak buat apa-apa, dia pergi ke bahagian belakang, dia cari farming terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Dan kalau kita lihat bagaimana, seperti sama juga macam mana Adin cakap tadi, Super Red dia tahu bila masa dia nak kena buka. Tapi kalau kita tengok dari segi hitmap juga Melboy, dia tak sempat pun nak melakukan swap lane seperti mana Super Red buat. Kita lihat bagaimana Super Red bila dah settlekan dia punya bahagian, sebab ini pun dah minit ke-7 ke-11, terus saja dekat bagi bahagian tengah, dapatkan kutipan kill, dapatkan turret, clearkan wave dengan lebih pantas. Dan perkara ini kita boleh lihat daripada sorotan perlawanan game yang kedua. Antara game yang agak pantas juga untuk minggu kali ini, 11 minit saja yang diperlukan untuk Selangor Red Giants mendapatkan kemenangan. Again, apa isu dia sebenarnya kat sini Sunfrost? Adakah drafting isu untuk Red Sport ataupun berbalik kepada pelaksanaan mereka? Ataupun sebenarnya bagi saya drafting isu. Bagi saya drafting isu yang menyebabkan pasukan Red Esport sedikit kucak kacir daripada permainan mereka. Tetapi secara jujurnya bukanlah sampai ke majoritinya drafting issue. Drafting issue antara faktor ini juga, tapi execution dan juga rotation yang menyebabkan perkara ini jadi lebih melarat lagi. Ya. Jelas terbukti. Bila pasukan Selangor Red Giants datang dengan 4 orang, mereka datang dengan 3 orang. Mereka Selangor Red Giants datang dengan 3 orang, mereka datang dengan 2 orang. Kadang-kadang ada waktu yang mereka datang lagi ramai, tapi mereka buat macam mereka tak ramai. Contoh macam dekat kawasan detail, mereka datang berlima. Dihantarnya 2 atau 3 orang saja daripada pasukan Selangor Red Giants. Tapi mereka tak cuba untuk lakukan apa-apa. Itu pun mengambil waktu yang lama juga untuk securekan turret tersebut. Dan satu poin yang cukup baik awak katakan tadi adalah rotation mid laner mereka itu. Apabila Zack dah sampai, tapi Exot masih lagi belum sampai di dalam team fight ataupun kawasan tersebut. Tapi dengan kemenangan 2-0 ini, lihat pasukan Selangor Red Giants lonjakkan diri mereka di carta yang pertama untuk minggu kali ini dengan 6 mata penuh. Homeboys berada dekat kedudukan yang kedua. Manakala the bottom 3, Red Esport, Team Secret, Team Lunatics, kosong mata mereka tanpa sebarang kemenangan. Itu yang lebih perit lah juga bagi saya sebenarnya.